Surat-surat Perempuan Johor. Nukilan Faizal Tehrani. Bab Surat 1. Long, sudah 3 hari saya berada di Istanbul. Sewaktu tiba di lapangan terbang memang agak tercangap. Beg dan barang-barang keluar lambat, membuatkan saya cemas juga mulanya. Tetapi saya ternyata tidak perlu mengambil teksi atau metro seperti yang dijangkakan. Meski akan tidak membalas email dan berjanji menjemput, sebenarnya dia sudah tersenyum besar menanti saya di luar balai ketibaan. Lega betul saya. Hakan orangnya kecil saja, tetapi berwajah redup. Kalau tersenyum seperti mana malu. Bertaraf anak kiranya buat saya. Dahulu saya tak pernah bertemu dengannya kerana dia bersekolah asrama. Dia pikul beg semua ke dalam bonet kereta dan saya dibawa terus ke rumah Profesor Doga di Bakir Kuai. Profesor Doga menyambut dengan hangat. Isterinya Sauda memasakkan esote yang sangat saya gemari itu pada malam ketibaan. Ada juga corba bersulamkan ekmek pastinya. Sauda bekerja keras di dapur menyediakan baklawa. Berselera sungguh saya makan. Istanbul sangat sejuk. Tetapi salji sudah berhenti untuk 1-2 hari agaknya sebelum turun kembali. Begitulah yang dilaporkan dalam ramalan cuaca. Harap-harapnya cuaca buruk tidak akan terlalu mengganggu urusan saya di sini. Nanti meski kesihatan saya mulai merosot mendadak waktu ini. Long, maaf kena berdiam diri selama ini. Berada bersama Profesor Doga adalah yang terbaik. Dia kenali sejarah kesihatan saya. Maaf berkali-kali. Jika Long bersabar dan terus membaca lembar-lembar surat lainnya, Long akan fahami maksud saya. Buat masa ini saya masih di sini perlahan-lahan cuba menyesuaikan diri dengan perubahan masa. Keletihan dalam pertembangan masih belum hilang. Esok saya akan melawat Cem di Tuzla, bahagian Istanbul sebelah Asia. Mungkin yang akan ada kelas atau kuliah tidak akan menemankan saya. Cem berkeras mahu menjemput tetapi saya kira kurang praktikal. Meredah bahagian Istanbul Asia untuk ke bahagian Eropah. Kemudian patah semula ke Asia. Saya akan pergi sendiri. Pengalaman saya di Turki lama dahulu akan saya manfaatkan semula untuk saya jadikan panduan. Namun saya harus katakan yang Turki di bawah pemerintahan AK Parti sudah berubah terlalu banyak. Bangunan baru berceracakan naik. Selain keadaan ekonomi yang amat terasa segar semula. Semasa Long membaca surat ni, saya mungkin sudah tiada. Saya mengambil keputusan untuk menulis surat-surat ini kerana ia mahu ia diturunkan sebagai satu dokumen keluarga seperti yang dilakukan oleh Tok Hamidah. Ada surat yang saya kirimkan. Ada yang saya simpan untuk bacaan Long seperti surat ini sekarang. Ada pula surat yang untuk ayah. Juga surat-surat yang saya kirimkan kepada Tuhan tanpa mengharap sebarang balasan. Long, ketika menanti penerbangan sambungan di Dubai, sempat saya menyelat dan membaca selembar 2 warkah Tok Hamidah. Saya banyak mendengar mengenai Tok Hamidah. Saya diberitahu dia menderhaka kepada ayahandanya dan semacam dihukum menetap di Mekah atau Madinah. Tetapi untuk berlaku adil, saya akan membaca juga warkah-warkahnya itu. Saya fikir saya terlupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Long. Bagaimana surat-surat lama ini boleh berada di tangan Long? Surat-surat ini sangat penting Long. Mungkin Tok Hamidah tak sepenting mana di kalangan orang istana. Meski ada juga petanda yang memang dia penting. Barangkali suaranya berbeza dengan orang lain, maka ia diketepikan. Suara sejarah atau suara masa lalu yang terkeluar daripada apa yang diingini oleh masa kini memang selalu berlaku. Lagi pula, ini adalah satu penemuan penting. Surat-surat Tok Hamidah ni menyamai syair riwayat Tengku Ampuan Besar Pahang Tengku Mariam binti Sultan Abu Bakar Johor. Saya katakan surat-surat Tok Hamidah penting kerana syair yang saya sebutkan tadi pernah dianggap oleh Remy Cik Ros, penyelidik dari Canberra, sebagai karya Melayu terakhir yang ditulis dalam lingkungan istana. Penemuan surat-surat ini membuktikan hipotesis Remy tidak tepat. Malah saya kira surat-surat Tok Hamidah menyamai nilai syair tadi. Dari segi seni sastranya, juga dari perspektif rakaman biografikal, serta merupakan dokumen sejarah Johor yang tidak ternilai. Apa yang lebih menarik, syair yang saya sebutkan di atas ditulis oleh Datuk Paduka Seri Setia Haji Muhammad Said Haji Sulaiman, iaitu
So, setiausaha peribadi Allahyarham Sultan Ibrahim. Beliau memang merupakan seorang tokoh persuratan yang menghasilkan banyak kajian sejarah, buku-buku bahasa dan biografi. Malah, Datuk Paduka Seri Setia Haji Muhammad Said juga bertanggungjawab menubuhkan Pakatan Melayu Bahasa Persuratan Buku Diraja Johor atau The Royal Literary Society of Johor. Antara ahli-ahli pakatan ini adalah On Jaafar, Abdul Rahim Kajai dan Pendeta Zabar. Maksud saya di sini, syair riwayat Tengku Empuan Besar Pahang Tengku Mariam binti Sultan Abu Bakar Johor yang memang dikarang oleh seorang tokoh persuratan, sedangkan Tok Hamidah hanyalah seorang kerabat diraja biasa dan tidak dikenali. Ini membuatkan surat-surat Tok Hamidah menjadi lebih menarik dan menampung signifikan tersendiri. Mungkin sudah takdir Tok Hamidah tidak menikah, tidak dapat hidup bersama moyang Cem atau Resep. Tetapi jika ia berlaku, Johor akan menghasilkan lebih daripada Ungku Abdul Aziz, lebih daripada Datuk On, lebih daripada Ngoib Al-Atas yang semuanya punya jalur yang sama, iaitu dari Rugayah Hanum seperti yang pernah diketemukan dalam buku Mehmet Ozai, Islamic Identity and Development, serta Jurnal Archipel 31 dalam essay The Impact of the Turkish Revolution on Malaya. Johor melahirkan manusia-manusia penting dalam sejarah negara kita. Dari satu rahim, pertemuan dua bangsa beragama Islam ini telah meningkatkan darjat ummah dengan cara yang tersendiri. Inilah yang seharusnya diangkat kembali menjadi amalan bangsa Melayu. Penyatuan dua bangsa beragama Islam yang memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri. Inilah juga yang ingin saya terukai. Persahabatan sejati bangsa Turki dan Melayu dalam menegakkan keunggulan ummah. Sebelum dapat saya tetapi keseluruhan surat-surat Tok Hamidah yang berbau dalam bahasa Melayu lama, Turki Utsmaniyah dan kadang-kala dipengaruhi oleh bahasa Arab yang pekat. Saya mahu merangkuminya menggunakan bahasa moden setakat yang terdaya supaya anak cucu dapat membaca dengan lebih selesa. Tetapi saya kira tak semua surat-suratnya ada. Saya fikir tentu banyak lagi yang telah hilang atau seperti cerita turun-temurun telah dibakar oleh ayahanda dan keluarganya. Jadi meskipun bersusah payah, saya akan hayati perlahan-lahan surat tersebut dan memperbaharuinya mengikut kesusahan bahasa Melayu moden. Justru banyaklah kerja saya di sini. Jadi bakal menjadi sibuklah saya. Tak akan ada banyak masa yang terluang. Tetapi berdasarkan 1-2 lembar wakahnya, saya sangat terkesan. Dia perempuan yang berani melampaui zaman. Dia menegur dan mencabar. Dan dia sangat mencintai lelaki yang bernama Resep itu. Gambaran yang diberikan lelaki ini sungguh kacak dan mengisi sepenuh ruang hati dan cepu kepalanya. Ada pantun-pantun yang sudah mulai memikat hati saya. Saya akan telusuri pantun-pantun lain. Ada bait yang sekali baca sudah menggetarkan. Ada rangkap yang memang mendebarkan. Sehingga saya dapat merasakan inilah pertama kali saya membaca satu rakaman sejarah yang amat mempesonakan. Mungkin Long tertanya-tanya akan maksud saya. Nantilah, Long akan mengerti bila tiba ke penghujung nanti. Namun, saya belum mahu membuat kesimpulan segera. Perlahan-lahan kata saya, semua kelak akan mendapat bentuknya. Dan Long, surat-surat ini juga mengikut pemerhatian awal menjelaskan beberapa hal menarik mengenai negeri kesayangan kita, Johor. Banyak-banyak terima kasih Long. Tentang ayah, saya faham maksud Long. Sengaja tidak saya balas. Saya kira apa yang ingin saya sebut sudah pun saya luahkan ketika di KLIA. Saya tidak mahu jadi anak derhaka. Tetapi Islam datang dari satu akidah yang jelas dan saya takkan kelirukan diri sendiri kerana hubungan darah. Kebenaran tidak diatasi oleh hubungan darah. Kita tidak dapat memperakukan ketidakadilan semata-mata kerana yang melakukan kejahatan atau ketidakadilan itu adalah saudara atau darah daging kita sendiri. Nabi Ibrahim terpaksa mendakwah bapanya sendiri. Nabi Lut kehilangan isterinya sementara Nabi Nuh berdepan dengan anak-anak yang degil. Dalam sejarah Rasulullah SAW, banyak sungguh sahabat yang memilih untuk mengedepikan ahli keluarga kerana kefahaman Islam dan keimanan yang utuh. Rasulullah SAW sendiri buat begitu. Bapa-bapa saudaranya yang menentang Islam diperangi semuanya.
Islam memang datang untuk memecah belahkan keluarga supaya keluarga itu nanti dapat pula bersatu atas nama akidah yang mulia. Islam tidak menganjurkan persaudaraan atas nama berhubungan darah, tetapi Islam datang menganjurkan persaudaraan atas ikatan tauhid. Apabila kita katakan bersatu dalam sirah, yakni sejarah, ia hanyalah bermaksud kita bersatu atas nama akidah. Kita tidak dibenarkan bersatu atas pegangan yang lain dari tauhid. Ayah sangat mengagumi kajian-kajian Profesor Syed Muhammad Naguib Alatas. Saya cuma mahu ayah membaca semula Preliminary Statement of General Theory of the Islamization of the Malay Indonesian Archipelago. Dan saya juga ingin mengingatkan Johornya Profesor Naguib kerana ayah amat banggakan warisan Johor. Bangsa Melayu kita memang hanya kenal Islam sesudah menolak Hindu dan Buddha. Bangsa Melayu kita tidak mahu beralih dari kesatuan tauhid apabila disambar Portugis dan Belanda. Alhamdulillah, kita tidak ditimpa celaka seperti bangsa Melayu di Filipina yang hampir berubah agama setelah dikerasi oleh penjajah Sepanyol. Kerana bangsa Melayu ini di rantau ini teguh berpegang pada akidah. Tetapi kini malang sungguh ada bangsa kita yang mahu jadi lebih Inggeris daripada Inggeris. Terasa sia-sia sahaja pengorbanan datuk nenek kita lama dahulu. Long, penjajah bertanggungjawab masuk ke wilayah ini lantas memperkenalkan sekularisasi. Sekularisasi ini mewujudkan, meminjam kata-kata Profesor Naguib tersebut, pelbagai masalah dalam proses perkembangan akliyah. Kemudian berakhirlah urusan agama kita. Malah undang-undang dengan termeterainya perjanjian Pangko 1874 antara Sultan Abdullah dan si bangsat Inggeris Andrew Clark. Kita pun mengambil peraturan yang tidak kena-mengena dengan untuk mentadbir diri kita. Justru usaha Sultan Johor untuk membawa majalah Ahkam Johor sebagai benteng terakhir undang-undang Islam harus saya ketengahkan semula. Moga-moga usaha saya ini diterima dan dapat membuka mata generasi baru. Saya mengikhlaskan diri di dalam melakukan kerjaan ini dengan mengharapkan kebenaran sejarah ini akan diketahui umum dan mencelikkan cendekiawan yang buta. Majalah Ahkam Johor. Tahukah generasi kita tentang undang-undang Islam ini? Orang Johor kenal akan undang-undang Islam. Sayang sekali ada bangsa kita sendiri yang beragama Islam menolak dan mahu merubah keadaan ini. Surat-surat ini akan saya jadikan satu catatan untuk ayah dan ahli keluarga kita kelak. Itu akan saya perjuangkan meskipun keadaan kesihatan saya semakin memburuk. Biarlah saya menyimpan dahulu rahsia kesihatan saya ini sehinggalah tiba ketika yang sesuai. Saya mahu ayah tahu. Saya mahu Long tahu. Saya mahu Syamuddin tahu. Saya juga mahu ahli keluarga kita tahu dan saya mahu semua orang Johor tahu tentang kedudukan Islam dalam undang-undang negeri kita satu masa dahulu. Yang benar, Ucu. Tamat.